Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farina Farhana binti Nurhas dari kelas AC120-3C. Dalam video ini, kumpulan kami akan membahaskan mengenai pengaplikasian e-wallet dalam sistem kewangan. Saya akan menerangkan tentang sejarah mata wang. Secara umumnya, wang boleh dirujuk sebagai medium pertukaran yang diterima umum dalam transaksi bagi mendapatkan barang-barang dan perkhidmatan. Fungsi lain wang yang diterima secara luas ialah sebagai penyimpan nilai, unit ukuran nilai dan perantara bayaran tertangguh. Selaras dengan ini, wang seharusnya mempunyai sifat-sifat khusus, antaranya mempunyai nilai intrinsik, diterima umum, mudah dibahagi dan di bawah serta penawarannya mestilah terhad. Sejarah menyaksikan evolusi mata wang yang digunakan bermula daripada logam berharga sebenar, mata wang komoditi, mata wang kertas iaitu fiat, dan sehinggalah mata wang elektronik yang hanyalah berasaskan kepercayaan bahawa ia dijamin oleh pihak yang mengeluarkannya. Sungguh pun, sistem mata wang bersandarkan emas pernah mencapai zaman kegemilangannya, iaitu daripada tahun 1882 sehingga 1915. Namun, disebabkan faktor politik dan ekonomi, ia digantikan dengan sistem mata wang kertas atau wang fiat. Walau bagaimanapun, sistem mata wang fiat menimbulkan berbagai masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketidakstabilan aktiviti perniagaan dan krisis kewangan. Sehubungan dengan ini, kini terdapat semakin banyak kajian yang mengemukakan alternatif kepada sistem mata wang, semasa di antaranya pelaksanaan semula sistem mata wang bersandarkan emas. Terdapat 4 jenis peranan wang. Yang pertama ialah wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Dengan menggunakan wang, individu yang menginginkan sesuatu barang tidak lagi memerlukan dua kehendak pada waktu yang sama. Dan yang kedua, wang sebagai alat ukuran nilai. Dengan menggunakan wang, individu akan menilai sesuatu barang dalam unit wang, iaitu ringgit dan sen. Yang ketiga, wang sebagai penyelesaian bayaran tertunda. Wang boleh digunakan dalam urus niaga, kredit kerana nilainya yang stabil. Dan yang terakhir sekali, wang merupakan alat penyimpan nilai. Wang boleh dijadikan sebagai alat penyimpanan nilai yang baik kerana nilainya yang stabil dan sifatnya yang tahan lama. Dan isi yang kedua adalah saya akan menerangkan tentang dinar dan dirham. Dinar, emas Islam pertama yang telah diperkenalkan pada zaman Imam Malik bin Marwan pada tahun 660 dan digunakan pakai sehingga zaman kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924. Isu untuk mempertabatkan kembali penggunaan dinar emas mula dibahaskan setelah negara-negara ASEAN dilanda krisis mata wang yang teruk pada tahun 1997, 1998. Justeru pada tahun 2001, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia, telah mengutarakan cadangan kepada OIC bagi menggunakan dinar emas dalam perdagangan antarabangsa. Saranan dan usaha beliau telah membuka mata kepada penganalisis ekonomi, ahli akademik dan para cendekiawan Islam untuk meneliti dan mengkaji kewajaran penggunaan kembali dinar emas. Rentetan dari itu, terdapat beberapa buah negara di dunia cuba mengaplikasi dinar emas dalam transaksi harian mereka. Dinar emas Royal Mint dilancarkan pada 28 Julai 2003 di Shah Alam. Selain itu, pada tahun 21 Mei 2006, dinar emas di Kelantan telah dilancarkan dan ia ditempur oleh Mariwasa Kaftangan Sdn Bhd. Yang pertama, dinar emas sebagai mata wang. Penggunaan dinar emas sebagai mata wang di Malaysia telah dimulakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, dan dinar emas dan dirham perak di Kelantan telah dilancarkan pada 16 Ogos 2010 dan sebanyak 1,000 buah premis perniagaan telah bersetuju untuk menerima pembayaran dalam bentuk dinar dan dirham.
Dinar emas sebagai sistem pembayaran elektronik, e-dinar dan web dinar sistem. Sehingga hari ini, di Malaysia sudah terdapat beberapa transaksi urus niaga yang dijalankan menggunakan unit dinar melalui sistem pembayaran elektronik. Antara sistem telah diaplikasikan oleh sistem e-dinar yang diumumkan oleh e-dinar, manakala web dinar akan beroperasi pada tahun September 2009. E-dinar ialah satu sistem pembayaran dan pertukaran elektronik menerusi internet. Dan e-dinar beroperasi dalam e-dagang yang mana urusan jual beli online dilakukan dalam nilai emas dan perak. Untuk isi yang kedua, saya akan memperkenalkan tentang wang fiat. Wang fiat adalah faktor yang terpenting yang mempengaruhi peralihan ini, dengan kecenderungan kerajaan untuk menawarkan lebih banyak wang bagi membiayai kos Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang sangat besar. Situasi ini dilakukan setelah kedua perang tersebut memerlukan Amerika dan negara-negara barat khususnya mengekang pengaruh komunis yang dipelopori oleh Rusia dan China. Era Perang Dingin memerlukan negara terlibat membina semula kekuatan negara mereka dan bangkit semula serta menggiatkan aktiviti ekonomi. Pada hakikatnya, fasa tersebut adalah sangat sukar. Dan yang terakhir untuk isi saya adalah kad debit dan kad kredit. Untuk perkataan kredit membawa maksud kebolehan memperolehi barangan, perkhidmatan atau wang pada masa sekarang dengan pertukaran janji untuk membayar pada masa hadapan. Manakala untuk kad debit, semua pembelian dan perbelanjaan secara langsung ditolak daripada akaun perbankan pelanggan. Jadi pembiayaan sentiasa terhad kepada apa yang dalam akaun perbankan mereka boleh menampung. Assalamualaikum, nama saya Nur Saidarisma binti Muhammad Ghazali. Saya dari kelas AC 120-3C dan akan meneruskan video ini dengan penerangan tentang aplikasi e-wallet, contoh-contoh aplikasi e-wallet, operasi penggunaan e-wallet, peranan e-wallet pada masa kini dan juga kekurangan e-wallet. Apa itu e-wallet? E-wallet ni adalah sejenis aplikasi mudah alih. Ia adalah platform pembayaran e-dompet dan dalam talian di Malaysia yang mempercepatkan banyak bayaran tradisional. E-wallet ni mendapat sambutan yang tinggi oleh setiap masyarakat. Kita tak perlu membuang masa untuk pergi ke kaunter untuk membuat pembayaran, dan contoh-contoh pembayaran yang kita boleh buat dengan menggunakan e-wallet ni adalah bayar bil air, bil elektrik, tambah nilai telefon, tambah nilai Touch 'n Go, dan banyak lagi. Penerangan yang kedua ialah tentang contoh-contoh aplikasi e-wallet. Contoh aplikasi e-wallet yang ada dekat Malaysia ni ialah Touch 'n Go, GrabPay, Boost Wallet, PayPal, Aeon Wallet. Pasti dia ada lagi, tapi yang dan selalunya e-wallet yang selalu digunakan dekat Malaysia ni ialah dia ada 3, iaitu Touch 'n Go, GrabPay dengan Boost Wallet. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang telah disebutkan sebentar tadi. Seterusnya ialah operasi penggunaan e-wallet yang memberikan pengguna penjimatan dengan memberikan diskaun, mata ganjaran dan pulangan tunai atau lebih mesra dikenali sebagai cashback. Kita boleh menambah nilai e-wallet tersebut, maksudnya kita memasukkan sejumlah wang ke dalam e-wallet untuk digunakan kemudian hari. Yang ketiga, memudahkan urusan pembayaran ketika di kaunter, maksudnya kita dah tak perlu bersusah payah untuk ke kaunter untuk membayar apa sahaja bil yang akan dibayar. Kita hanya perlu scan QR code yang telah disediakan dan memasukkan PIN wallet sendiri. Contoh-contoh penggunaan, yang pertama kita boleh menyemak baki e-wallet. Yang kedua, boleh membayar bil utility seperti bil air dan bil elektrik, bil restoran, tiket wayang dan membayar tol secara RFID menggunakan aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Dan seterusnya ialah peranan e-wallet pada masa kini. E-wallet ni dia menggantikan dompet harian kita, maksudnya dompet yang kita duk bawa pi hari-hari tu, pi sekolah, pi kerja, pi universiti. Yang kedua, mengurangkan beban rakyat, terutama sekali B40 dan M40. Yang ketiga, dia menggantikan wang tunai, maksudnya dia menggantikan duit kita. Maksudnya bukannya duit kita tiba-tiba tak ada waktu dia main ganti. Duit yang dalam bank tapi kita gunakan dekat e-wallet, dekat telefon kita.
Yang keempat, e-wallet ni dia memudahkan pengguna kerana tidak perlu membawa wang tunai ataupun kad debit untuk pembayaran. Kita hanya perlu membawa telefon ketika ingin membayar. Dan yang kelima, kita tidak perlu untuk melakukan transaksi fizikal antara penjual dan pembeli untuk mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19. Tambah-tambah lagi, sekarang tengah famous dengan novel coronavirus ataupun COVID-19. Sebab kita tak tahu dekat wang kita tu ada virus atau tidak. Lebih baik kita mencegah daripada terlambat. Contoh pulangan tunai yang pernah saya gunakan ialah mendapat RM3 jika saya membayar T-Life menggunakan aplikasi Touch 'n Go e-wallet dengan harga minimum RM13 dan ianya berkesan. Seterusnya ialah kekurangan e-wallet. Yang pertama, dia tak boleh digunakan dekat semua tempat. Maksud, dia tengok juga dengan telefon apa yang kita pakai, dekat negara mana yang kita guna e-wallet tu dan jenis perkhidmatan yang kita guna. Contoh, dekat Malaysia, GrabPay, Touch 'n Go dan juga Boost memang penggunaan dia sangat meluas. Tapi bila ke luar negara, benda tu dah tak digunakan. Dan satu lagi, tak semua kedai ada sistem e-wallet ni. So, terpaksa juga kita menggunakan wang tunai. Bukan e-wallet yang kedua ialah lagi banyak aplikasi e-wallet, lagi banyak kita berbelanja. Ini maksudnya, memang e-wallet ni memudahkan proses pembayaran. Tapi disebabkan dia memudahkan, jadi sangat mudah untuk kita membeli. Sebab kita dah tak perlu nak keluar mana-mana. Kita dah tak perlu nak buat keluar mana tu, tak payah buat keluar duit. So, sebab itulah ramai yang beli online, bayar. Okay, guna telefon je bayar. Tiba-tiba sampai. So, dia membuatkan kita ni boros. Kita dah tak fikir. Sebab kita tak nampak wang tu, tak nampak duit tu, jadi kita belanja je. Okay, so sebab itulah ada juga orang yang jenis macam dia berjimat cermat, dia tak gunakan e-wallet ni, dia just menggunakan wang tunai. Kekurangan e-wallet yang ketiga ialah risiko pendedahan maklumat peribadi. Negara kita ni masih dalam pemuraan menggunakan transaksi teknologi, transaksi macam ni. Apabila ramai sangat yang menggunakan e-wallet terutamanya, jadi lebih banyak masalah yang akan berlaku seperti kes penipuan, kes penggodaman maklumat peribadi. Mungkin kita ada berikan dekat orang yang kita tak kenal, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kekurangan e-wallet yang terakhir ialah risiko kegagalan e-wallet tu sendiri. Maksudnya, sebab e-wallet ni kan hanya bergantung dekat telefon semata-mata. Macam mana kalau telefon kita tu habis bateri? Macam mana kalau telefon kita tu tak ada internet? Sebab dia bergantung dengan internet juga. Tiba-tiba internet problem, tengah-tengah nak bayar, tiba-tiba bateri habis. So, kita tak boleh nak meneruskan pembayaran kita. Tu pun masalah besar lah. Sebab kalau kita ni jenis orang yang bergantung dekat e-wallet je, yang kita dalam dompet memang kosong sen, memang tak ada duit. So, masalah ni adalah masalah utama juga. Jadi kita semua kena sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya kena sediakan duit juga dalam dompet. Sebab kalau kita duduk dekat tempat yang tak ada bank, so kita nak bayar macam mana? Itu sahaja dari saya dan kita akan meneruskan kepada saudari Zinira. Assalamualaikum, nama saya Zinira dari kelas EC123C akan menyambung topik perbincangan ini dengan menjelaskan kelebihan serta kebaikan menggunakan aplikasi e-wallet. Pada masa kini, ramai masyarakat telah menggunakan aplikasi e-wallet. Tetapi, pernahkah kita terfikir kenapa masyarakat lebih gemar menggunakan aplikasi e-wallet berbanding wang tunai? Hal ini demikian kerana dengan menggunakan e-wallet, segala urusan masyarakat yang melibatkan pengeluaran wang dapat dijalankan dengan mudah dan hanya mengambil masa yang singkat. Untuk menggunakan e-wallet, masyarakat hanya perlu memasukkan butir-butir peribadi seperti info kad kredit ataupun kad debit mereka ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian, mereka boleh terus menggunakan aplikasi tersebut di setiap tempat yang menawarkan penggunaan e-wallet. Seterusnya, aplikasi e-wallet juga menawarkan pelbagai ganjaran seperti bonus dan diskaun kepada pengguna. Lebih-lebih lagi kepada pengguna yang baru pertama kali mendaftar
sebagai pengguna e-wallet. Hal ini demikian kerana negara kita mempunyai pelbagai jenis e-wallet yang boleh digunakan oleh masyarakat seperti GrabPay, Boost dan lain-lain lagi. Disebabkan terlalu banyak syarikat yang menghasilkan dan menawarkan penggunaan e-wallet ini, maka pelbagai bonus dan diskaun telah diberikan kepada pengguna sebagai inisiatif untuk menarik masyarakat bagi menggunakan aplikasi e-wallet yang ditawarkan oleh mereka. Selain itu, pengguna e-wallet dapat mengawal dan merancang perbelanjaan mereka. Dengan menggunakan e-wallet, pengguna dapat menghadkan penggunaan wang mereka kerana mereka akan berbelanja berdasarkan kepada jumlah wang yang telah di-top up ataupun dimasukkan ke dalam aplikasi e-wallet mereka. Jadi dengan itu, masyarakat dapat merancang pengeluaran wang mereka dengan terkawal. Seterusnya, aplikasi e-wallet juga mempunyai akses terhadap aplikasi e-wallet yang lain. Maksudnya, pengguna boleh menggunakan satu aplikasi e-wallet untuk melakukan pembayaran kepada syarikat lain yang mempunyai aplikasi e-wallet mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, masyarakat boleh menggunakan Touch 'n Go untuk melakukan transaksi di mana-mana sahaja. Walaupun penggunaan e-wallet banyak mendatangkan kelebihan dan kemudahan kepada penggunanya, namun terdapat isu-isu syariah yang timbul tanpa kita sedari hasil daripada penggunaan e-wallet tersebut. Hukum menggunakan e-wallet pada asalnya adalah harus, namun hukumnya akan menjadi haram sekiranya ia melanggar prinsip-prinsip syariah dalam syariah muamalat. Pertama sekali, isu syariah yang sering dikaitkan dengan penggunaan e-wallet ini adalah aplikasi ini mempunyai unsur riba. Penggunaan e-wallet ini akan berunsur riba sekiranya pengguna memasukkan wang ataupun bahasa mudahnya top up duit ke dalam aplikasi e-wallet mereka menggunakan kad kredit. Apabila pengguna menggunakan kad kredit, maka ianya merupakan satu bentuk pinjaman kerana ianya merupakan akad card di mana terdapatnya manfaat hasil daripada pinjaman tersebut. Riba ini tidak akan berlaku sekiranya wang yang dimasukkan itu adalah daripada kad debit. Jadi kita perlu lihat kepada akad e-wallet yang dilakukan oleh kita, sama ada kita menggunakan duit pinjaman ataupun duit kita sendiri. Semuanya bergantung kepada akad yang dilakukan oleh kita. Kalau akad yang digunakan adalah akad pinjaman dan keuntungan diperoleh daripada hasil pinjaman tersebut, maka terdapat unsur riba dan haram digunakan. Tetapi sekiranya akad yang dilakukan adalah akad jual beli dan keuntungan diperoleh daripada hasil jual beli tersebut, maka tidak terdapat hukum riba dan boleh digunakan oleh masyarakat. Seterusnya, isu e-wallet yang dikatakan bertentangan dengan prinsip syariah ialah apabila timbulnya keraguan pengguna yang menggunakan aplikasi e-wallet tersebut. Keraguan ini sering timbul daripada ganjaran bonus dan diskaun yang diberikan kepada pengguna. Adakah ianya berasal daripada sumber yang halal? Jadi, apabila timbulnya keraguan dan was-was di dalam diri pengguna e-wallet tersebut, ianya akan menjadi syubhah yang boleh dijatuhkan hukum haram. Selain itu, e-wallet sering dibahaskan sama ada ianya merupakan akaun perbankan konvensional ataupun tidak. Ini bermaksud, adakah wang yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem e-wallet tersebut ditempatkan di dalam perbankan konvensional ataupun bank Islam. Ini kerana kebanyakan aplikasi e-wallet yang digunakan di negara kita menggunakan perbankan konvensional. Sekiranya wang yang dimasukkan oleh pengguna ditempatkan ke dalam bank konvensional, maka ianya tidak mematuhi syariah. Akhir sekali, isu yang sering dikaitkan dengan penggunaan e-wallet ialah sama ada ianya mempunyai unsur gharar ataupun penipuan. E-wallet di Malaysia mempunyai pelbagai sistem yang berbeza dan berlainan. Maka perlu dilihat sama ada aplikasi e-wallet tersebut menyediakan kemudahan kepada pengguna untuk melihat ataupun menyemak kembali proses transaksi pembayaran dan jumlah wang di dalam sistem e-wallet mereka setelah pembayaran dilakukan.
Sekiranya e-wallet yang digunakan tidak menyediakan kemudahan tersebut, maka ianya akan menimbulkan keraguan dan menimbulkan unsur gharar kerana pengguna tidak boleh melihat kembali rekod transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, pengendali e-wallet juga boleh memanipulasi jumlah wang pengguna e-wallet kerana tiadanya rekod transaksi sebagai bukti. Antara aplikasi e-wallet yang telah disahkan mematuhi syariah ialah Maybank MAE. Pada awalnya, aplikasi e-wallet yang dihasilkan oleh Maybank ini telah menggemparkan seluruh masyarakat Islam kerana dikatakan bahawa aplikasi ini mengamalkan konsep perbankan konvensional. Tetapi pada 19 Mei 2020, Bank Negara Malaysia telah mengesahkan bahawa aplikasi e-wallet ini merupakan antara aplikasi yang mematuhi syariah kerana Maybank telah memberi pilihan kepada penggunanya untuk menukar akaun e-wallet mereka ke arah yang mematuhi syariah. Antara aplikasi e-wallet lain yang telah disahkan mematuhi syariah oleh Bank Negara Malaysia pada 19 Mei 2020 ialah MBSB e-wallet dan juga Zap. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan garis panduan dalam menentukan sama ada aplikasi e-wallet tersebut mematuhi syariah ataupun tidak. Pelbagai isu-isu syariah telah dibincangkan. Segala perbincangan isu-isu syariah yang telah dilakukan oleh Bank Negara Malaysia sedikit sebanyak telah memberikan penerangan dan pilihan kepada pengguna untuk memilih aplikasi e-wallet patuh syariah yang boleh digunakan. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa sistem muamalat masyarakat Islam semakin maju dan berkembang selaras dengan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, dapat dilihat perkembangan mata wang masyarakat Islam yang pada awalnya hanya menggunakan perak dan emas, kini telah digantikan dengan penggunaan wang fiat, iaitu dinar dan dirham, duit shilling dan mata wang, dan kini masyarakat hanya perlu menggunakan aplikasi e-wallet untuk melakukan urusan jual beli. Walaupun penggunaan e-wallet ini dikatakan banyak memberi kemudahan dan kelebihan kepada masyarakat, namun hukumnya dari segi syarak masih lagi samar-samar dan dalam perbincangan oleh golongan-golongan ilmuwan dan pakar syariah. Hal ini demikian kerana aplikasi e-wallet dan sistem penggunaan e-wallet ini masih lagi baru diperkenalkan kepada masyarakat. Oleh itu, masyarakat perlulah sering menimba ilmu dan mengikuti perkembangan semasa mengenai hukum e-wallet dan isu-isu yang akan diketengahkan oleh Bank Negara Malaysia dan ahli-ahli syariah di negara kita. Masyarakat boleh menggunakan aplikasi e-wallet yang telah disahkan mematuhi syariah dan seeloknya berhenti menggunakan aplikasi e-wallet yang menimbulkan keraguan dan masih belum jelas hukumnya dari segi syariah. Hal ini demikian agar dapat mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan unsur-unsur riba. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.